Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apa yang sekarang berlaku dalam dunia politik Malaysia ialah kononnya ada usaha untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Namun demikian rupa-rupanya itu semua hanya mitos semata-mata. Itu semua adalah angan-angan semata-mata. Kalau benar pun ada ajakan terhadap Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden Parti UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional, itu adalah satu tindakan yang boleh kata angan-angan mat jenin. Sebenarnya lebih teruk daripada angan-angan mat jenin. Ini kerana perkara itu sudah banyak kali berlaku. Ini kerana perkara itu sudah banyak kali diulang-ulang. Anda mungkin marah saya nak membuat ulangan video ini, tetapi saya nak beri penekanan bahawa impian Perikatan Nasional mahu menduduki kerajaan semula di tengah-tengah panggal sebenarnya adalah satu impian yang lebih teruk daripada impian Mat Jenin. Ini kerana mereka sudah berjanji, mereka sudah menyatakan pada awal tahun 2023, pada akhir tahun 2023 juga, mereka menyatakan kononnya ada ahli parlimen Barisan Nasional. Lebih 10, 15, 20, 30, 20 ribu, 200 ribu, 2 juta. Macam-macam lah yang mereka cakap. Mereka kata akan tumbang Anwar Ibrahim 2 minggu lagi, 1 minggu lagi, bulan Ogos, bulan Julai, seingat saya bulan April, mula bulan Mei, selepas itu bulan Jun, Julai, Ogos, Oktober, sampailah bulan Disember tak tumbang-tumbang lagi Anwar Ibrahim. Itu yang kita kata, itu hanya angan-angan Mat Jenin yang tak mungkin mereka akan dapat capai. Walaupun itu impian mereka dan berlakunya pelbagai lagi cobaan demi cobaan, tetapi nampaknya usaha itu tidak berjaya. Kita bersyukur kerana Akta Anti Lompat Parti telah pun diperkenalkan dan telah pun diperkukuhkan, dimantapkan di banyak parti politik yang ada di Malaysia, khususnya UMNO dan Barisan Nasional. Silap-silap hari bulan kalau Akta Anti Lompat Parti itu tidak dibuat dalam masa sekarang, sudah negara kita hancur oleh perbuatan durjana para ahli politik yang gila kuasa, yang tak sabar, yang tamak, sombong dan macam-macam lagi. Netizen menggelarkan mereka yang tidak sabar mendapat kuasa, tidak sabar untuk mendapat kuasa melalui pilihan raya, melalui mandat rakyat. Netizen menggelar mereka sebagai si penjahat durjana. Ini kerana perbuatan itu sebenarnya sudah terbukti boleh menyebabkan negara kita terbelakang jauh berbanding negara-negara lain. Manakala tidak, sibuk pula nak beli di sana sini. Di tengah-tengah nak banjir ini sekarang pun ada lagi isu-isu seperti ini. Paling teruk sekali, lihat di Kelantan sekarang banjir besar. Tetapi ada pula pemimpin-pemimpin PAS yang menyatakan kononnya ada cadangan untuk menjadikan musim tengkujuh sebagai satu tarikan pelancongan. Aduh, apalah punya idea seperti itu. Bayangkanlah orang yang sudah dalam keadaan tersusah, dia pula nak ambil kesempatan buat pelancongan. Aduh, tak boleh fikir lagi kah cara lain pelancongan? Jadi saudara, tinggalkan komen Anda, apa pula pendapat Anda semua. Ini gara-gara pada satu laporan media, saya bacakan kepada Anda sebentar. Kita lihat dulu laporan media itu yang bertarik, ditulis daripada Astro Awani, dipetik daripada Astro Awani, yang mana ianya bertarik tahun 2023. Ada konon 10 ahli parlimen daripada Barisan Nasional bakal menyokong kerajaan, bakal sokong Perikatan Nasional. Ini lawak jenaka paling luar biasa. Spekulasi lebih 10 ahli parlimen blok kerajaan bakal beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional PN untuk membentuk kerajaan baru sebenarnya adalah lebih kuat dan realistik berbanding ura-ura tambahan ahli parlimen PN bagar berpaling tada daripada blok pembangkang itu, kata ahli majlis pimpinan tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Seri Muhammad Rizwan Ahmad Yusof.
Jadi semua yang dia cakap ini sebenarnya sudah tidak berlaku pun. Sampai ke hari ini semuanya tak laku. Jadi itulah angan-angan Mat Jenin. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pergolakan politik adakah akan berulang lagi di Malaysia? Adakah langkah Sheraton 2.0 akan berlaku lagi? Kali ini kalau benar-benar berlaku, netizen menggelarnya sebagai langkah seton atau langkah setan. Itu yang ada orang tulis dalam ruangan komen di konten saya baru-baru ini. Itu tandanya netizen sudah betul-betul muak dan marah kalau itu berulang lagi. Namun demikian, Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Presiden UMNO, Pengerusi Barisan Nasional Zahid Hamidi, sekali lagi mendedahkan bahwa ada terang-terangan melakukan tindakan mahu mengajak beliau keluar. Hari ini kita ulang sekali lagi. Siapa agak-agaknya yang dikatakan bakal terpujuk, bakal dapat dirayu. Baru-baru ini dalam Januari tahun 2023 sebenarnya Zahid sudah pun mendedahkan identiti 10 ahli parlimen BN sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau anda masih ingat, orang-orang tersebut ialah orang-orang yang besar-besar yang pernah memimpin Barisan Nasional, pernah memimpin UMNO. Dan ianya tidak mustahil untuk berulang sekali lagi. Dan adakah mereka akan menyokong jajaran baharu kerajaan yang akan menumbangkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim ini? Semuanya tidak mustahil. Jadi oleh sebab itulah, mari kita lihat sekali lagi siapa identiti 10 ahli parlimen Barisan Nasional yang menyokong Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri yang telah didedahkan oleh Zahid Hamidi sebelum ini. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan 10 ahli parlimen Barisan Nasional, termasuk daripada UMNO yang menandatangani surat akuan bersumpah SD menyokong pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang lalu. Pendedahan itu dibuat Pengerusi Barisan Nasional BN yang juga Timbalan Perdana Menteri ketika berucap pada sesi taklimat khas Presiden UMNO yang diadakan secara tertutup sempena Persidangan Agung UMNO tahun 2022 PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada waktu tersebut. Sumber pemimpin parti itu ketika ditemui memaklumkan Ahmad Zahid memperincikan kawasan diwakili ahli parlimen berkenan tanpa menyebut nama mereka, dengan mengatakan 4 daripadanya adalah dari Johor. Wah, siapakah 4 ahli parlimen daripada Johor yang disebut oleh Zahid Hamidi ini? Saya tidak berapa pasti dan tidak berapa ingat siapa ahli-ahli parlimen daripada kawasan Johor yang dimaksudkan Zahid Hamidi ini. Anda mungkin boleh membantu saya untuk menulis dalam ruangan komen siapa ahli parlimen yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini. 4 daripadanya daripada UMNO, daripada Johor. Wow, ini memang menarik. Ahli parlimen ini adalah mereka yang menyokong Muhyiddin ketika kemelut pembentukan kerajaan tercetus selepas PRU 15 yang lalu, kata sumber tersebut. Nama ahli parlimen BN yang dirujuk Ahmad Zahid itu pula bukan sepenuhnya daripada UMNO. Sebaliknya, sebahagian daripada mereka mewakili parti komponen BN lain. Jadi siapa parti komponen BN lain yang cuba menyokong Muhyiddin Yassin ketika itu? Anda tahu dalam parti ataupun gabungan Barisan Nasional, antara komponen dalam Barisan Nasional ialah MCA dan MIC. Adakah ahli parlimen MCA dan MIC yang hanya beberapa orang sahaja itulah yang menyokong Muhyiddin Yassin? Kalau mereka lah yang menyokong Muhyiddin Yassin, agak-agak kenapa mereka menyokong Muhyiddin Yassin?
Apa sebenarnya yang mereka mahu dan kenapa mereka tidak menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Menurut laporan itu, mereka diminta untuk membatalkan SD ditandatangani untuk menyokong Muhyiddin. Dan semuanya akur dengan arahan itu kerana parti tidak membuat sebarang keputusan untuk menyokong sama ada Perikatan Nasional PN atau PH ketika itu, katanya. Melalui taklimat sama juga, katanya, Ahmad Zahid mendedahkan cubaan pihak tertentu yang mahu mendesaknya supaya berundur daripada pengerusi Barisan Nasional. Namun gerakan itu berjaya dihalang. Sementara itu, sumber menyatakan Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan wujud cadangan untuk UMNO menyertai blok pembangkang selepas PRU 15. Namun pertimbangan itu sukar dipersetujui memandangkan UMNO perlu memilih antara PN atau PH. Presiden Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, keputusan menyertai kerajaan perpaduan bukan dibuat olehnya. Sebaliknya dipersetujui oleh pemimpin utama BN ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Syarat yang ditetapkan UMNO ketika mengadakan rundingan dengan PH adalah kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan perpaduan, bukannya kerajaan PH. Sebelum ia dipersetujui pemimpin PH, katanya. Sementara itu, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, ketika ditemui selepas sesi khas itu memaklumkan kunci utama taklimat disampaikan Ahmad Zahid Hamidi semalam adalah menekankan supaya tiada pengkhianatan dalam perjuangan parti. Salah satu perkara yang Presiden Ahmad Zahid tekankan bahawa dia tidak mahu dalam UMNO berlaku pengkhianatan dalam parti. Maknanya, waktu bila kita pergi pertandingan pilihan raya, ahli parti yang datang daripada UMNO juga menyokong parti lain. Itu maksud dia. Jangan ada pengkhianatan dalam perjanjian atau perjuangan parti UMNO, katanya lagi. Taklimat bermula 3 petang itu berlangsung 2 jam dengan dihadiri kira-kira 3,000 perwakilan UMNO dari seluruh negara. Dalam pada itu, pengerusi BN dan UMNO Terengganu, Datuk Dr. Ahmad Said berkata, UMNO percaya demi masa depan parti, penyatuan bersama PH serta pembersihan parti perlu dilakukan daripada mereka yang mensabotaj UMNO dan BN dalam PRU 15 lalu atas pelbagai alasan. Melalui penyatuan dalam kerajaan perpaduan dan pembersihan selain hala tuju baharu parti, ia boleh mengukuhkan kembali UMNO dan BN untuk bersaing dalam PRU yang akan datang, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.